Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan laporan akhir latihan industri di syarikat Radin Endurance Empire. Nama saya Yuslam bin Yahya, nombor metrik S45874, Sarjana Muda Pengurusan Pengajian Polisi. Pertama kali saya ingin menceritakan sedikit latar belakang mengenai syarikat. Syarikat Radin Endurance Empire ini ditubuhkan bertujuan untuk memberikan perkhidmatan terbaik dalam pengurusan aktiviti dan perjalanan perniagaan produk tempatan. Syarikat ini telah beroperasi sejak 2016 dan telah dinaik taraf dari aspek sistem dan penambahbaikan perkhidmatan lebih baik demi memberikan kepuasan terbaik kepada pelanggan. Syarikat ini berteraskan pengurusan aktiviti dan perkhidmatan dalam melancarkan program dan aktiviti berkaitan atas kehendak pelanggan. Visi syarikat ialah menjadi kumpulan penyediaan perkhidmatan terbaik di samping berkongsi ilmu. Misi syarikat ialah memupuk kecintaan mendalam terhadap alam sekitar dalam beraktiviti. Objektif syarikat menyediakan perkhidmatan terbaik, membantu mengatur dan menguruskan program dengan cemerlang, berkongsi ilmu dan membantu dalam melahirkan ihsan yang lebih berkualiti, membantu memasarkan produk tempatan bagi mengukuhkan lagi kewangan isi keluarga masyarakat tempatan. Fungsi organisasi ialah menguruskan perkhidmatan pelanggan iaitu melaksanakan program tidak rasmi dan juga program rasmi. Program tidak rasmi seperti menyediakan pakej-pakej pelacungan seperti pakej asas, pakej medium, pakej premium, pakej kumpulan asas dan pakej kumpulan medium, pakej kumpulan premium. Di mana pakej-pakej ini diletak berdasarkan bajet yang dipilih oleh pelanggan. Program rasmi pula menyediakan program pelacungan seperti peringkat sekolah iaitu peringkat sekolah menengah ataupun sekolah rendah. Institut pengajian tinggi seperti IPTA, IPTS, kolej, syarikat dan pertumbuhan iaitu NGO yang akan melakukan program di Pulau Tioman. Terdapat dua pengenapastian sistem iaitu sistem pengenalan projek komuniti Tioman dan juga sistem perkhidmatan pelanggan. Di mana projek komuniti Tioman ini merupakan inisiatif syarikat yang terasa terpanggil untuk membela nasib alam sekitar di Pulau Tioman. Projek ini berteraskan aktiviti mendidik dan juga memberi maklumat tentang informasi menjaga alam sekitar. Objektif projek komuniti Tioman ialah memberi panduan dan informasi berkenaan nilai menjaga alam sekitar, berkongsi ilmu sesama peserta dan pelacun akan kepentingan menjaga alam sekitar, menanam nilai ciptakan alam sekitar dan mengamalkan sikap menjaga alam. Melalui program pelaksanaan projek komuniti Tioman ini seperti pembersihan patah, pembersihan kawasan darat, pembersihan jalan, pembersihan kawasan kampung. Melalui analisis SWOT yang terdapat dalam sistem pelaksanaan projek komuniti Tioman ialah melalui kekuatan dapat mengekalkan ekosistem marine dan hutan kesan akibat daripada kesan pembangunan. Sekiranya ada sistem pelaksanaan projek komuniti ini akan lebih mengekalkan ekosistem marine dan juga daratan. Kelemahan sistem ini bermasalah sekiranya pelacun dan komuniti tidak mengamalkan program dan atau cara yang telah dibuat. Apabila mereka tidak mengamalkan, ini akan memberi kesan buruk kepada Pulau Tioman, kepada alam sekitar Pulau Tioman. Peluang dapat membentuk jati diri pelacun dan komuniti tempatan agak lebih memberi perhatian kepada pemusnahan alam sekitar. Melalui ancaman pula, pembangunan yang tidak mengamalkan konsep pembangunan lestari akan menjejaskan alam sekitar di Pulau Tioman. Sistem kedua ialah sistem perkhidmatan pelanggan. Sistem perkhidmatan pelanggan ini dibahagi kepada dua, iaitu sistem perkhidmatan secara online dan sistem perkhidmatan secara kaunter. Melalui sistem perkhidmatan secara online iaitu melalui saluran video media sosial, Facebook, Instagram, YouTube berfungsi sebagai satu platform syarikat bagi menyebarkan pakej yang disediakan dan video-video yang disediakan bagi menarik minat pelanggan untuk melacun di Pulau Tioman. Selain itu, dapat memudahkan urusan pelacun bagi memilih bajet dan juga urusan syarikat dalam menguruskan perkhidmatan. Perkhidmatan secara kaunter pula, pelacun mendapatkan perkhidmatan secara bersemuka ataupun secara sebutan
Antara perkhidmatan yang telah disediakan oleh syarikat ialah perkhidmatan motor sewa, barang-barang snorkeling seperti jaket, Google dan juga perkhidmatan pakej. Contoh-contoh perkhidmatan pakej ialah pakej asas, pakej premier, pakej kumpulan asas, pakej kumpulan premier. Pakej-pakej ini diperkenalkan semacam pakej PB, iaitu di mana pakej asas yang diperkenalkan ini lebih murah daripada pakej asas yang diperkenalkan sebelumnya. Kekuatan sistem ini ialah membolehkan urusan carian bagi pelanggan dilakukan dengan mudah. Kelemahan masalah gangguan rangkaian komunikasi ini di mana ianya memperlambatkan urusan di atas syarikat dengan pelanggan. Peluang dapat memperluaskan lagi pemasaran syarikat dan dapat meningkatkan kadar kemasukan pelacur sama ada pelacur tempatan maupun pelacur dari luar. Ancaman daripada rangkaian komunikasi ketika berhubung dengan pelanggan akan memberi kesan ke atas kepercayaan pelanggan kepada syarikat. Rumusan, pengalaman dan kemahiran yang diterima oleh pelatih ialah kemahiran dalam menangani masalah dengan pelanggan, pengalaman kerja dengan suasana yang berlainan banyak aktiviti laut daripada aktiviti darat. Sumbangan pelatih membantu meringankan beban syarikat dari segi idea dan juga fizikal, di mana dari segi idea pelatih menyediakan jadual bagi setiap program yang akan dilaksanakan, dan melalui fizikal di mana pelatih akan turun padan dalam setiap aktiviti seperti aktiviti snorkeling, aktiviti hiking waterfall dan juga aktiviti-aktiviti lain. Sumbangan yang lain ialah mengurus kerjasama di antara syarikat dengan syarikat yang lain. Masalah yang dihadapi ialah kekangan masa yang tidak mencukupi untuk pelatih memaksimalkan pengalaman dan kemahiran yang perlu diterima daripada organisasi syarikat. Cadangan ialah banyakkan tempoh latihan industri daripada 9 minggu kepada 3 bulan, di mana ianya lebih efektif dan pelatih dapat menerima pengalaman yang mencukupi. Skop kerja yang diberikan sepadan dengan tempoh latihan industri. Kesimpulannya, pengalaman membuat latihan industri di syarikat Radin Endurance Empire telah memberi banyak ilmu pengetahuan yang diperoleh, terutamanya kemahiran dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pelanggan. Selain itu juga, pelatih juga diberikan tugasan untuk melakukan kaji selidik terhadap produk dan pelacur yang berada di Pulau Teruman dan Kapal Juara. Hal ini memberi peluang kepada pelatih untuk lebih berani berkomunikasi dengan orang tempatan dan juga pelacur. Pelatih juga merasakan skop kerja yang telah diberikan berkait rapat dengan subjek-subjek yang telah dipelajari, iaitu subjek komuniti dan juga kelestarian alam. Oleh itu, sekian saja daripada saya. Terima kasih.